ada juga, ada juga yang jawab pertama kali tu dah terus dapat full mark. Tahniah lah. So kita masuk perbincangan seterusnya hari ini iaitu redox, iaitu bincang PBD yang cikgu bagi soalan dalam Google Form iaitu redox 4 dengan kalau sempat redox 5 kita masuk juga. Kalau tak sempat kita redox 4 sahaja. Jadi cikgu nak awak buka buku teks, letak tepi awak, tengok ni siri keupayaan elektrod piawai. Siri keupayaan elektrod piawai duduk di muka surat 24 sebab kita nak guna hak ni bila kita nak jawab seterusnya. So soalan yang pertama. Bila awak tengok sel voltan, sel voltan ini ataupun sel kimia ini, so dia tak ada bateri. Sel voltan ni dia tak ada bateri. Boleh dengar ke suara cikgu ni semua? Boleh cikgu. Boleh. Dia tak ada bateri. Bila tak ada bateri, dia mesti guna dua elektrod yang berbeza. Cara dia nak dapat elektrolit sel voltan ini adalah dia guna dua elektrod berbeza. Dia celup dalam elektrolit kemudian disambung kepada voltmeter. Jadi macam mana arus boleh mengalir? Macam mana elektrik boleh mengalir? Jadi apa yang berlaku kat sini pula dua elektron yang berbeza, dia letak zinc dengan argentum, maka kita boleh tengoklah zinc dengan argentum. Mana argentum? Zinc dengan argentum. Jadi kalau negatif, maknanya dia lebih cenderung untuk menjadi ejen penurunan. Ejen penurunan ini adalah bahan yang mengalami proses pengoksidaan. Jadi maknanya kalau zinc ni nak menjadi ejen penurunan, dia mesti mengalami proses pengoksidaan. So pengoksidaan ni lagi mana bagi zinc? Dia akan lepaskan elektron membentuk ion Zn2+. Itu yang berlaku kepada zinc. Jadi Ag ni dia punya nilai elektrod piawai inut dia adalah 0.8, tandanya positif. Maknanya dia lebih cenderung untuk menjadi ejen pengoksidaan. Maknanya dia akan mengalami proses penurunan. Proses penurunan maknanya dia akan terima elektron. Kalau terima elektron bukan pada Ag. Yang akan terima elektron mestilah Ag plus akan terima elektron. Itu yang berlaku lah. Bukan Ag. Ag tu akan terima, Ag plus akan terima elektron. So kita compare zinc dengan Ag, hak ni lah lebih cenderung untuk lepas elektron sebab dia bertindak sebagai ejen pengoksidaan yang kuat. Jadi bila zinc ini dia lebih cenderung untuk ataupun inut yang lebih negatif, maka ia lebih kuat untuk bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Maka apa yang berlaku kepada zinc? Atom zinc akan lepas elektron membentuk ion Zn2+. So 2+ plus 2 elektron. Itu yang berlaku. Jadi bila atom zinc lepas elektron, maka elektrod zinc menjadi terminal negatif. Elektrod argentum menjadi terminal positif. Elektron elektron akan mengalir melalui litar luar. Masuk ke sini. Elektron mengalir ni dia masuk pada kita belajar tajuk tingkat tepat dalam ikatan kimia iaitu ikatan logam. Ikatan logam ni. Apa kat sini ni? Ni adalah wayar kuprum. Kuprum ni kita belajarkan atom-atom ni, dia punya petala-petala bertindih-tindih. Bila atom rapat dalam keadaan pepejah, petala dia bertindih-tindih. Jadi bila petala bertindih-tindih, kalau sikit suara kat jadi simpulan. Bila petala dia bertindih-tindih, maka elektron dia ni, orang panggil dinyah setempatkan. Elektron ni gerak magi menyebabkan dia punya nukleusnya akan jadi, atomnya akan jadi charge positif. Itu yang berlaku kan. Jadi maknanya elektron boleh mengalir. Hak ni pun samalah, elektron akan mengalir. Mari ke sini.
Bila elektron mengalir mari ke sini, apa yang berlaku kat sini, okey, Ag tidak akan terima elektron. Okey, sebab atom dia akan lepas. Okey, dia akan lepas. So, siapa yang akan terima? Maka yang akan terima, kita buat apa kat sini? Kita kena saraikan ion-ion yang bergerak bebas dalam Ag nitrat. So, kita ada apa dia? Kita ada Ag plus, nitrat, kita ada NO3 minus. Kemudian oleh kerana larutan, dalam larutan kita ada H plus, okey, kita ada OH minus. Okey. Yang bercharge negatif ni, dia nak tolak. Okey. Yang charge positif ni yang nak tambah elektron. Jadi hok nak tambah, isilah dia pergi kepada elektron hok mari sebab dia nak tambah. Hok ni nak tolak. Jadi dia tak say lah, dia nak buang elektron, dia bukan nak tambah. Jadi bila elektron mari ni, siapa yang dipilih untuk dinyahcaskan? Siapa yang dipilih, kita kena tengok siri elektrod piawan. Yang dipilih itu, dia akan mengalami proses penurunan. Dia akan terima elektron. Maka kita tengok, okey, yang akan terima elektron adalah bahan yang mempunyai inok dia lebih positif. Okey, kita pun tengok antara Ag dengan H, mana inok lebih positif? Ag dengan mana H? H. Okey, H kosong. Ag positif 8. Jadi Ag tu lebih positif. Lebih cenderung untuk mengalami tindak balas penurunan. Okey, jadi bila Ag itu lebih positif, maka apa yang berlaku kat sini? Ag yang akan dipilih untuk dinyahcaskan. Di mana Ag plus ini akan terima elektron membentuk Ag. Kenapa? Sebab ia lebih cenderung untuk menjadi ejen pengoksidaan. Jadi dia akan terima elektron. Okey. Itu yang berlaku. Itu yang berlaku di sini. Okey, boleh berlaku di sini. Okey. Jadi bila Ag ni dah jadi Ag plus jadi Ag, maka kita akan tengoklah ratio Ag dengan nitrat ni jadi tak sama. Sini Zn 2 plus akan lebih banyak, okey, daripada sulfat. Sini kan kita ada Zn2 plus, SO4 2 minus, kita ada H plus, OH minus. Di sini Ag jadi Ag maka nitrat. Kalau ratio Ag nitrat, ratio dia 1:1, sekarang ni Ag dah jadi, Ag plus dah jadi Ag, ratio tak jadi 1:1 dah. Ag nitrat ni banyak. Ini pula asal dia Zn SO4 ratio dia 1:1, tapi Zn2 plus ni bertambah. Ratio dia jadi bukan 1:1. Maka berlakulah pergerakan ion. Ni dia fokus kepada nitrat. Okey. Nitrat. Jadi nitrat akan bergerak ke larutan zinc sulfat. Okey. Akan bergerak ke larutan zinc sulfat. Okey, supaya balance lah. Okey, dia punya cation ion dengan anion. Okey, sebab itu kita kata pasu berlian ini membenarkan ion-ion mengalir melaluinya. So, bila elektron ion boleh mengalir, maka dia lengkaplah. Dan kita akan dapati jarum voltmeter ini akan terpesong. Okey, itu yang berlaku. Jadi, kita panjang lebar. Dia tanya, fungsi pasu berliang untuk membenarkan pengaliran apa? Apa jawapan dia kat sini? Ion-ion. Okey. Seterusnya kita pergi kepada SPM 12. Okey, SPM 12. Darjah 11 menunjukkan sel kimia. Okey, sama juga. Dia tengok kat sini zinc dengan kupra. So, mesti tengok elektrod piawai. Upayaan elektrod piawai. Zinc dengan kupra. Inok kupra lebih positif. Inok zinc lebih negatif. Maknanya kat sini
Bila ion zinc lebih negatif, maka atom zinc ni akan lebih cenderung untuk melepaskan elektron, membentuk ion Zn2+. Okey, plus 2 elektron. Maka zinc menjadi terminal negatif. Kupron menjadi terminal positif. Elektron akan mengalir melalui kepingan zinc, elektron zinc ke kepingan kupron. Mari sini. Elektron mari dah. Siapa nak ke elektron? Buat kena senarai dulu. Larutan ion-ion yang bebas dalam larutan natrium klorida. So, kita ada Na+, Cl-, kita ada H+ dengan OH-. Okey. Sama juga. Hok tolak ni, dia nak tolak. Hok tambah ni nak tambah. Jadi, hok tambah akan mari sini. Sebab elektron mari. Dia nak tambah elektron. Siapa dipilih? Semua tengok elektron piawai. Semua tengok elektron piawai. Okey. Sekarang cikgu nak suruh baca. Okey. Tengok Na+ berapa? Cuba baca. Inok Na+ berapa? Negatif 2.71. Negatif 2.71. Okey. Inok H+ berapa? Kosong. 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 Maknanya di sini Na+ ni kalau negatif, dia lebih cenderung untuk lepas elektron. Okay? Dia nak tolak elektron. Jadi, bila hak ni nak tolak, lebih cenderung untuk tolak, ni akan terima elektron. Ni akan terima elektron. Jadi, apa yang berlaku di sini, H+ akan dipilih, okay, menerima elektron, membentuk H2. Balance tak 2. Okay, so, bila H2 terbentuk, kita dapati kat sini gelembung gas tidak berwarna terbebas. Okay, kepingan zinc bila dia jadi ion, kita akan nampak kepingan zinc ni menipis. Okay, di sini pula kita akan nampak gelembung gas tak berwarna terbebas. Okey. Sekarang kita pun tengok soalan. Okey, bahan manakah mengalami proses pengoksidaan dengan penurunan? So kita pun tengok sini. Tengok sini. Zinc dia lepas elektron, maka ia mengalami proses pengoksidaan. Okey, hidrogen terima elektron jadi proses penurunan. So oksidaan siapa? Zinc. Tidak siapa? Zinc. Okey. Penurunan hidrogen. So, kita pilih D. Okey. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Soalan nak tanya? Tak ada. Okey. So, kita pergi kepada soalan number. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Okey. Dia bagi elektron M. Dia tak royak ni. Elektron apa? Darjah 6 menunjukkan satu sel kimia. Elektron bergerak daripada elektron L ke elektron M. Okey, bergerak daripada sini. Maknanya L ni dia lepas elektron. Bila lepas elektron, maknanya E note, okey, bagi L dia lebih negatif. Lebih negatif. Itu clue yang kita dapat bila dikata elektron bergerak. E note lebih negatif. Okey. Pernyataan manakah yang betul tentang tindak balas dalam sel ini? Okey, bila dia lebih negatif, maka dia lepas elektron, L ini akan mengalami proses pengoksidaan. Okey. Bila dia mengalami proses pengoksidaan, elektron mari sini. Okey. Ini dia kata larutan M. Okay. Larutan M. M ni apa yang berlaku dekat M ni? M ni, kalau dia dipilih, dia akan terima elektron. Bila sini lepas, sini lepas, sini berlaku proses pengoksidaan, maka sini akan berlaku proses penurunan. Jadi kalau dia kata M2 dioksidakan, ini salah dah. Sebelah M itu mesti mengalami proses penurunan. Penurunan berlaku di elektron L. Salah. Sebab L tu dia kata elektron mengalir daripada L, maknanya
Okey, L itu lepas elektron. Proses pengoksidaan. Okey. L adalah zinc, M adalah magnesium. Salah. Sebab apa? Cuba tengok inok zinc. Cikgu nak suruh tengok inok zinc berapa? Inok zinc dengan inok magnesium berapa? Zinc negatif 0.76. Aha. Magnesium? Magnesium negatif 2.38. 2.38. Maknanya, daripada nilai inok ni, maknanya magnesium ni, okey, lebih kuat sebagai ejen ejen penurunan. Lebih kuat sebagai ejen penurunan. Okey, boleh. Maknanya Mg ni akan lepas elektron. Jadi kalau M ini magnesium, maka elektron akan mengalir daripada M kepada L. Jadi statement ni salah. L lebih elektropositif daripada M. Apa makna lebih elektropositif? Maknanya lebih cenderung untuk lepas elektron. Betul ke? Betul. Betul. Jadi jawapannya adalah B. Okey. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey. Kalau awak tak buka lagi soalan ni, memang awak tengok benda ni benda baru lah. Kalau dah buka, mungkin awak dah tengok dah soalan ini. Jadi oleh kerana cikgu tak ada masa dah nak tunggu awak, jadi cikgu bincang juga. Okey. Rajah 6 menunjukkan sel kimia ringkas. Pas ni boleh jawab soalan tu. Dua logam yang berlainan digunakan sebagai elektrod. Okey, digunakan sebagai elektrod. Dia kata antalbi yang manakah benar tentang persamaan setengah. Kita buatlah. Okey, sekarang ni cari inok. Magnesium dengan zinc. Tadi magnesium apa tadi? Negatif 2.38. 4.38. Okey, zinc 0.76. Negatif 0.76. Maknanya magnesium lebih negatif. Elektron magnesium lebih negatif. Maka magnesium lebih cenderung untuk lepas elektron. Okey, jadi apa yang berlaku kat sini? Mg lepas elektron jadi Mg2 plus 2 elektron. Itu yang berlaku. Jadi bila dia lepas elektron, dia akan jadi terminal negatif. Z menjadi terminal positif. So, elektron akan mengalir daripada terminal negatif ke terminal positif melalui litar wah. Okey, bila dia sampai ke elektron zinc, apa yang berlaku? Kita kena senaraikan ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. So, kita ada copper, Cu2+, SO4 minus, kita ada H+, kita ada OH minus. Siapa nak ke elektron ni, kod positif lah nak tambah elektron. Maka dia mari. Apa dipilih? Rujuk kepada inok. Okey, so sekarang kita tengok Cu2 plus dengan H plus. Okey, tengok inok berapa? Tengok inok. Cu2 plus berapa inok dia? Positif 0.34. 0.34. Yang ni 0.00. Kan? Jadi positif ni maknanya positif dia lebih cenderung untuk menerima elektron. Kalau lebih negatif, dia cenderung untuk lepas. Lebih positif, dia cenderung untuk terima elektron. Ataupun cenderung untuk menjadi ejen pengoksidaan. Ataupun ejen pengoksidaan yang kuat. Okey, boleh guna belaka istilah tu. Okey, jadi di sini bila dia lebih elektropositif ataupun dia lebih cenderung ataupun ke elektron, ia merupakan ejen pengoksidaan yang kuat. Maka apa yang berlaku kat sini, Cu2 plus dipilih untuk dinyacaskan. Jadi Cu2 plus 2 elektron membentuk Cu. Okey, itu yang berlaku. Okey, jadi bila logam terbentuk, logam kupon terbentuk, maka kita akan dapati elektrozin ni. Elektrozin menebar. Ditebas sebab apa? Sebab kupon terbentuk. Kupon warna apa? Warna perang. So kita akan nampaklah enapan perang terbentuk pada elektrozin. Manakala
magnesium pula daripada tebal, lama-lama kita nampak dia koho nipis. Okey, so kalau kita buat sini, okey. Jadi koho sikit tak jadi. Okey, dia akan jadi koho nipis. Koho tak ada. Okey, tu di magnesium dari segi pemerhatian dia. Okey, so kita pun nak pilih jawapan dia. Kok mana jawapan dia sini? C. Okey. So, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey. Soalan nombor 14. Okey, cikgu, ataupun awak dah rasa bila cikgu dah bincang 3 soalan, 4 soalan ni, awak rasa okey dah? Sel kimia ni rasa okey dah? Okey dah ke? Boleh buat sendiri hak lain? Boleh buat sendiri hak lain? Ada orang ke tidak ni dalam kelas ni? Boleh buat sendiri ke hak lain tu? Ada cikgu. Cuba buat dulu Kalau ada masalah, tanya cikgu ni. Boleh ni? Hak lain tu cuba buat dulu. Lepas tu Okey. kalau ada, apa dia? Apa dia? Okey cikgu. Kalau ada masalah, nanti tanya cikgu. Snap dia soalan tu, tanya cikgu. Okey, cikgu berhenti. Okey. Ni soalan ni lain sikit Okey. Cikgu tengok soalan ni, dia lain sikit. Okey. Kat sini dia kata apa dia? Raja 4 menunjukkan sel voltan. Sel voltan ni kita boleh guna limau. Okey, celup, plat kupram. Okey, plat 6, plat ferrum. Kita letak galvanometer, kita akan dapati jarum galvanometer terpesong. So, lemon ni adalah asid. Asid mesti ada ion H+. So, maknanya dia boleh jadi sebagai elektrolit. Okey, elektrolit. Maka dia serupa dengan sel kimia lah. Sel kimia tadi kan kita kenal 2 elektrod berbeza. Okey, celup dalam elektrolit. So, sama konsep dengan yang ni. Cumanya elektrolit dia adalah buah limau. Okey, buah limau itu ada asid. Sebab tu dia masam. Jadi, dia boleh bertindak sebagai elektrolit. So, ni bila kita dapati jarum galvanometer terpesong, maka kita boleh kata jus limau itu adalah elektrolit. Okey. Okey, so kita pergi kepada soalan. Ini sama lebih kurang. So, cikgu nak pergi kepada redox 5. Okey, redox 5, kita tengok elektrolisis. Kita tengok elektrolisis. Okey. Beza elektrolisis dengan elektrokimia ni, beza dia adalah elektrolisis ini dia ada bateri. Ada bateri. Okey. Bila kita sebut elektrolisis ni, dia ada 2. Yang pertama dalam leburan, yang kedua dalam larutan aqueous. Okey. Leburan kita panas hingga lebur. Macam cikgu katalah awak nak buat puding caramel. Okey, ambil gula, letak dalam kuali, panas hingga gula tu lebur. Tu kita panggil leburan gula. Tapi bila awak ambil gula, bubuh dalam air, kacau, itu kita panggil larutan gula. Jadi beza leburan tak ada air. Okey, larutan aqueous ada air. Tu beza. Okey. Jadi bila dikata elektrolisis leburan ambon 2 iodida dijalankan dengan menggunakan elektrod karbon. Okey, jadi bila dikata macam ni, awak boleh bayangkan macam mana eksperimen dia. Okey, kita kena ada mangkuk pija. Sebab apa? Sebab kita nak leburkan dia. Dalam makmal tak disediakan leburan. Leburan tu kena buat sendiri. Okey, so kita letakkan plumbum 2 iodida. Okey, masukkan PB. Okey, PB I2 dalam mangkuk pijak. Lepas tu letak atas tungku kaki 3. Okey, atas segitiga tanah liat. Okey, yang berada di atas tungku kaki 3. Okey, lepas tu awak sambung kepada bateri. Ni elektrod karbon, ni elektrod karbon.
Lepas tu kita pun panas. Bila panas, maka PbI2 ni akan lebur. Okey. Bila bateri ni dia lain sikit. Lain mana? Sebab dia dah ada sumber elektrik. Dan bateri ni kalau awak tengok, dia akan ada apa dia? Dia akan ada positif negatif dekat bateri tu. Jadi, simbol positif ni panjang. Panjang tu simbol positif. Hok pendek ni simbol negatif. Positif pada bateri, positiflah pada elektrod. Negatif pada bateri, negatiflah pada elektrod. Itu yang aku. Okey. So, kemudian apa yang kita kena buat untuk kita tahu? Maka kita tengok ion-ion yang bergerak bebas dalam Pb2. So, Pb2 plus, okey, I minus. Ion-ion yang bergerak bebas. Okey. Yang kedua, awak kena ingat. Okay, cikgu suka ingat perkataan red cat. Okay, kucing merah. Cat ini adalah cathode. Red ini adalah reduction. Reduction ini adalah penurunan. Penurunan ini adalah terima E. Okay, tu. Anode mesti berlaku pengoksidaan. Pengoksidaan adalah lepas E. Nak lepas E biasanya untuk anion. Nak terima E biasanya untuk cation. Okey, tu ingat waktu. Jadi di sini apa yang berlaku kat sini bila kita tahu dah positif negatif apa yang berlaku. Okey. Penurunan misi dekat cathode. Okey, kat sini positif ini adalah anode. Okey. Anode. Ini adalah cathode. Anode cathode Okey, anode cathode. Okey. Jadi ni Pb2 plus akan pergi ke cathode. Sebab cathode berlakunya proses reduction. Okey, I minus akan pergi ke anode. Okey. Tadi cikgu tinggal ni. Cikgu tidak royak pasal anode cathode ni. Anode cathode ni. Ni. Kalau kita nak royak anode cathode, mana berlaku proses pengoksidaan? Sini. Okey. Bila sini berlaku proses pengoksidaan, maka ini adalah anode. Ini adalah cathode. Okey. Kalau kita nak royak anode cathode. Okey, nak royak anode cathode. Anode tempat berlakunya proses pengoksidaan, cathode tempat berlakunya proses penurunan. Okey, selesai. Untuk sel kimia. Pergi sel elektrolisis, okey, sambung sel elektrolisis tadi. Okey. Kerana kat sini Pb2 plus bergerak ke cathode, maka apa yang berlaku kat sini, maka Pb2 plus tak ada pilihan dah. Jadi Pb2 plus ini akan terima 2 elektron. Okey, Pb2 plus ini akan terima 2 elektron membentuk Pb. Manakala I minus, okey, dia akan jadi I2 macam tadi lah. Okey, tolak, dia lepas, jadi terima elektron sebelah kanan, balance tak 2. Di sini kita akan nampak iodin terbentuk, kita akan nampak gas ungu terbebas ini. Kita akan nampak gas ungu terbebas. Kenapa dia ungu? Sebab iodin tak ada air, warna dia ungu. So, Pb warna apa? Dia pepejah kelabu berkilat. So, bila kita kena kata pepejah kelabu berkilat, so kita akan nampaklah. Okey, pepejah kelabu berkilat terenak pada elektrod cathode. Okey, menyebabkan elektrod cathode menebal. Apa pepejah kelabu berkilat itu? Itu adalah Pb. Okey, selesai. Bila kita nak huraikan eksperimen elektrolisis. Okey, kita nak huraikan proses elektrolisis leburan plumbum 2 iodida. So, setengah persamaan yang berlaku di anode, okey, di anode adalah inilah. Berlaku di anode adalah yang itu. Okey, selesai soalan yang pertama. Ada soalan nak tanya cikgu? Ada soalan Cikgu. ya?
uh, apa tu? Positif dengan negatif ketok dengan anode dalam sel kimia dengan sel elektrolisis yang opposite Opposite. Opposite. Siapa tanya tu? Nasuha. Nasuha. Okey, dia opposite ni Nasuha. Nanti Nasuha tengok cikgu hantar hantar homework tu cikgu hantar pagi tadi. Okey, satu pengeksakan logam, satu perbandingan sel kimia dengan sel elektrolisis. Boleh tengok situ nanti buat hak tu awak lebih faham. Okey, dia beza situ lah. Okey, beza situ. Kok samanya dua-dua. Kita kata anode misi pengoksidaan. Kalau kata katok misi penurunan. Tapi dari segi negatif positif itu berbeza. Okey. So, kita pergi kepada soalan ini. Cikgu rasa tak ada masalah. Kita nak pergi kepada ni. Okey, nak pergi kepada sel-sel ni. Okey, sel-sel ni. Okey, cikgu ambil dalam 2 soalan lagi. Lepas pada tu kita berhentilah. Okey, sebab pukul 10.30 dah ni. Okey, rajah 8 menunjukkan susunan radar sebagai elektrolisis larutan kuprum 2 sulfat. Okey, so elektrolisis dia mesti ada bateri. Bila bateri, fokus kita kepada bateri selalu. Apa tengok? Panjang, positif. Pendek, negatif. Positif pada bateri, positif pada elektron. Negatif pada bateri, negatif pada elektron. Okey. Jadi, bila positif, sini adalah anode. Sini adalah katot. Okey, boleh. Kalau awak nak relate dengan, katakanlah cikgu relate dengan apa? Cikgu relate dengan sel kimia. Bateri ni sebenarnya adalah sel kimia. Okey. Kalau refer, sel kimia ini digunakan untuk buat bateri. Untuk buat bateri. Bateri 1 volt ke, bateri 2 volt ke, atau volt tu bergantung kepada kedudukan dia dalam siri elektrokimia. Yang tu kita belajarkan nak mengira itu kita tolak inok. Apa tu inok VE. V apa tu inok. Okey. Ketok tolak dengan inok, anode. Okey. Ini perkara baru bagi cikgu. Satu hilap. Okey. Inok, okey. Ketok ialah inok ketok tolak dengan inok negatif. Itu nak cari inok. Okey. Nilai V bagi sesuatu sel. Okey. Sesuatu sel itu bergantunglah kepada elektrod yang kita guna. Yang kita dapat bateri sama ada 1 volt ke 2 volt ke bergantung kepada elektrod. Okey. Jadi macam tadi Nasuha katakan, negatif ini adalah positif ini adalah katot. Negatif ini adalah anode. Dia tukar sel kimia dengan sel elektrolisis. Okey, boleh Okey. Anode tempat berlakunya proses pengoksidaan. Maka dia lepas elektron. Elektron mari sini. Kalau ni lepas, mari sini elektron. Okey. Itu proses berlakulah kalau kita nak kait antara sel kimia dengan sel elektrolisis. Okey. So, bila kita dah tahu dah anode katot dalam sel elektrolisis, langkah pertama kita buat apa? Langkah kedua kita buat apa? Kita kena senarai ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Di sini larutan ini kuprum. So, kita ada Cu2 plus sulfat. Kita ada SO4 2 Tapi solution. Solution ni maknanya larutan. Okey, bila larutan dia mesti ada ion H plus, mesti ada ion OH minus. Okey. Jadi kita tahulah apa dia? Yang cation akan tertarik ke katot. Yang anion akan tertarik ke anode. Yang tertarik ke anode. Okey. Sekarang cikgu nak awak refer kepada elektrod piawai. So elektrod piawai antara Cu2 plus dengan H plus. Okey, inode dia berapa? Kemudian cikgu nak awak tengok O4 2 dengan OH minus. Ini ada 2. Siapa dipilih? Kalau tadi ada saja. Jadi tak ada lah nak pilih pun. Tak boleh buat pilihan pun dia saja. Okey. Tapi sini ada 2. Siapa nak pilih? Cu2 plus atau H plus? SO4 2 atau OH minus. So, sekarang kita tengok inode. Okey. Cuba tengok inode Cu2 plus. Positif berapa? 0.34. Positif 0.34. Okey. Oksigen 0.00. Sulfat
Ada sulfat. Ada. Positif 2.01. SO4 ke SO2 tu? Betul lah. SO4 kan? Okay. So, positif 2.01 OH minus Positif 0.40. positif 0.40. Okay, 0.40. Jadi, sekarang ni, bila dua-dua mari, ketok mesti tempat terima elektron. Terima elektron mesti inok dia lebih positif. Okay, cuba tengok elektrod piawai tu kan. Keupayaan elektrod piawai. Turun ke bawah kan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Boleh tak? Ejen pengoksidaan adalah bahan yang mengalami proses penurunan. Bahan yang mengalami proses penurunan adalah bahan yang terima elektron. Tak pening kan? Tak pening kan cikgu ayat gitu kan? Tak. Jadi maknanya kat sini, antara CO2 plus dengan H plus, hak ni lebih positif. Hak ni lebih cenderung untuk terima elektron. Boleh? Jadi, sini yang dipilihnya adalah CO2 plus lah. Okey, plus tu elektron membentuk Cu. Hak ni dengan hak ni pula mari, hak ni lebih positif. Lebih positif, lebih cenderung untuk terima. Hak ni kurang positif. Kurang positif, hak ni terima, hak ni lah. Okey, hak ni nak terima. Hak ni lah yang akan lepas. Jadi dekat anode, OH minus. Okey, dekat anode ni apa yang berlaku? OH minus akan lepas elektron membentuk, hak ni memang kena ingat. Membentuk berapa dia? H2O dengan O2. Tolak buat mai sini jadi tambah elektron. So balance, letak 2, letak 4, letak 4. Jadi sini akan nampak apa dia? Akan nampak kat sini, elektrod ni akan jadi tebal sebab kuprum terenam. Manakala dekat elektrod anode ni, oleh kerana oksigen terbebas, kita akan nampak gelembung gas tidak berwarna terbebas. So, kita pun nak carilah jawapan dia. Keamatan warna biru larutan kuprum 2 sulfat berkurang. Antara berikut yang manakah menerangkan pemerhatian. Jadi, warna kuprum 2 sulfat ni warna biru. Biru sebab apa? Sebab apa warna biru? Siapa boleh jawab sebab apa warna biru? Oh, cikgu kena panggil nama. Sebab apa warna biru? Syamimi. Nur Ain Syamimi masuk dah kah? Dia Ulhaq? Tak masuk? Cu2 plus warna biru. Biru ni disebabkan oleh ion Cu2 plus kan? Jadi kenapa dia jadi berkurang? Warna biru berkurang, maknanya ion Cu2 plus berkurang. Kenapa ion Cu2 plus berkurang? Sebab ion Cu2 plus dah terima elektron membentuk Cu. Hak tu sebenarnya kita nak cerita kenapa warna biru larutan berkurang. Iaitu ion Cu2 plus dinyahcaskan di katot. Okey. Ada soalan nak tanya cikgu lagi? Perlu lagi ke cikgu terang untuk elektrolisis ni? Ataupun awak nak buat sendiri lepas tu B-check pula? Buat sendiri BC pulak cikgu. Okey, buat sendiri B-check pula ni. Okey, cikgu berhenti setakat tu lah. Untuk hari ni cikgu dah terang. Okey, tube U, cikgu dah terang sel kimia, cikgu juga sudah terang sel elektrolisis. Selebihnya awak buat sendiri ni. Ada soalan boleh snap. Okey, tanya cikgu personally. Okey, personally boleh tanya. Lepas tu untuk hari Jumaat nanti kita continue lagi redox. Okey, continue lagi redox. Sebab jadual periksa ni tak tahu ni bila start periksa. Cikgu pun tak tahu. Okey. Okey, kita minggu depan kita bincang lagi habis keseluruhan lah. Hok mana tanya ni? Hok mana tanya? Kalau ada masalah tanya. Okey, so selesailah cikgu sediakan soalan untuk redox tu
dalam 7. Okey, 7 redox. Ada 7 semua sekali. Okey. So jangan left lagi ni, cikgu nak tengok kehadiran. Sebab tadi cikgu tengok baru 3 penuh. Okay. So cikgu nak tengok last ni. Jangan left lagi. Cuma cikgu nak keluar daripada iPad cikgu je dulu.